Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada rakan-rakan yang menonton channel YouTube Cikgu Muhammad Sabik. Baik, pada petang ini, rakan-rakan semua, saya ingin berkongsi sedikit dengan rakan-rakan semua berkenaan dengan Google Sites. Sebagai pengenalan, Google Sites ni, ia merupakan satu platform yang disediakan oleh pihak Google, di mana platform ini dia seperti satu interface untuk kita meletakkan maklumat, konten-konten kita. Senang cerita, konten-konten kita nak letak apa yang kita nak, kita boleh letak dekat dalam Google Sites ni. Okey. Ini adalah contoh-contoh dia Google Sites ya. Google Sites yang telah disediakan oleh saya. Okey, ini ada contoh dia. Ini Google Sites untuk Digital Learning Center. Ini adalah contoh sites yang berkaitan dengan organisasi NGO yang saya dengan tim buat. So kita nak memperkenalkan, and bila kita bercerita tentang organisasi ni, website ni sebenarnya sangat penting sebab dia nak menunjukkan, nak mempamerkan diri kita ni siapa kepada orang lain. So salah satu caranya kita kena ada satu website. Walau bagaimanapun ya rakan-rakan semua, kalau kita nak membeli website, websites ni dia boleh kita nak guna yang sedia ada. Kita boleh gunakan wix.com tu untuk buat website kita, tapi kita limited. Senang cerita dia punya features tu limited, so mungkin ada features yang kita boleh gunakan, tetapi kita kena mengeluarkan kos dahulu supaya kita boleh gunakan dia. Yang ini yang rakan-rakan semua lihat ni, ini adalah website untuk organisasi. Baik, kita gunakan Google Sites ni untuk mempamerkan apakah aktiviti kita, sebab dengan websites ni kadang-kadang bila kita hendak memohon sesuatu, contohnya kita nak mohon partnership dengan mana-mana organisasi, mereka akan minta, sebab kebiasaannya mereka akan minta website supaya mereka nak tahu, mereka nak review apakah apakah organisasi kita ni, apa yang dipamerkan di sebalik nama tersebut. Contoh macam Pusat Pendidikan Digital Pasir Gudang, apakah yang kita pamerkan. Yes, kita dah hantar paperwork, tapi at least kita ada something yang kita boleh showcase secara atas talian. Ini adalah projek. Kita nak mempamerkan projek. Yes, konsepnya sama, kita dah hantar paperwork semua, tapi kita nak showcasing something. Our project is what, and then kita tunjukkanlah apa kita punya pasukan kita, apa itu projek kita, and then kenapa kita perlu ada benda ni, and then mungkin apa-apa features yang berkaitan, so kita letakkan dekat dalam Google Sites kita. Kita boleh gunakan platform ini untuk mempromosi produk kita. Baik, ini adalah contoh dia. Ini adalah contoh di mana Google Sites itu kita manipulate jadi satu platform untuk menjual barang. Nampak ni, kita beritahu latar belakang dia, and apa kelebihan dia, siapa yang kena ada, how is it, and then kita ada letak galeri sikit, and then mungkin kita ada pertanyaan tu untuk para pembeli nak berhubung direct terus dengan kita sebagai penulis ataupun penjual. So dari sinilah mereka mendapat banyak maklumat berkenaan dengan produk kita. Okey, baik rakan-rakan semua, kita dah tengok beberapa contoh tadi. So jadinya kita nak tahu juga macam mana kita nak membina Google Sites. Ya, macam mana kita nak guna Google Sites. Baik, untuk hari ni kita rakan-rakan semua, kita nak belajar macam mana kita nak buat Google Sites untuk organisasi. Baik, kalau rakan-rakan semua lihat kat sini, yang ini adalah interface awal dia, home dia. Kita lihat pada home, pengenalan. So kita teruskan yang kedua, dia kena ada objektif. Yang ketiga ni expert ni adalah pakar-pakar dia. Yang ini adalah, yang keempat adalah timeline dia, macam mana kita menubuhkan dia. Seterusnya kita letak juga gambar-gambar aktiviti yang telah dilaksanakan oleh organisasi kita. Ini adalah feedback. Feedback ni adalah maklum balas apabila mereka menyertai aktiviti-aktiviti di bawah Pusat Pendidikan Digital. Baik, yang ini adalah galeri. Galeri ni bergantung, rakan-rakan boleh letak video, rakan-rakan boleh letak gambar. Boleh juga jadikan ikut tahun, mengikut kesesuaian rakan-rakan. Baik rakan-rakan semua, kalau kita lihat sebenarnya apa yang penting dalam Google Site kita, kita kena tahu location di mana kita letak bahan-bahan kita. Google Sites kita nak linkkan dengan apa? Kita nak linkkan dengan Google Drive,
bila bahan-bahan kita tu kita letak dekat dalam Google Drive, dia dah jadi satu tempat simpanan. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya bagi akses dekat orang untuk tengok bahan-bahan yang ada dekat dalam Google Drive kita. Lagi satu, tak proper lah. Kita datang, kita ada simpan barang tapi kita terus hantar kawan kita pergi dalam bilik store. So jadi benda yang tak proper lah, dah lah bilik store and then susunan barang pula berterabur. So jadinya it's something yang tak proper lah untuk kita nak showkan bahan kita. So jadinya sebab tu kita dah masukkan bahan Google Drive. So kita integratekan Google Sites. Dengan ada integration antara Google Sites dengan Google Drive ni, so orang yang datang ke tempat kita tu, dia dah tahu mana tempat yang dia harus tuju. Sebagai contoh, dia pergi Google Sites, dia nak cari bahan tahun 4 bahasa Melayu. Dia tak perlu lagi nak pergi masuk dekat, dia tak perlu lagi nak selongkar orang punya bilik store, nak cari satu-satu, tak perlu. Dia hanya pergi kat Google Sites and then kita kena pastikan link tersebut, link tersebut berfungsi. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita lihat dalam Google Drive, kadang-kadang kita terlepas pandang untuk bagi permission. Ada dua dokumen, contohnya satu folder yang sulit and then ada satu folder yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Kita allowkan yang bahan pembelajaran tu allow to all, dia takkan effect pada dokumen yang sulit. Unless kalau kita tersalah tagging, itu akan jadi masalah besar lah kepada kita. Itu adalah satu perkara yang kita kena titik beratkan untuk membina Google Site kita. Okey, baik, kita nak lihat kepada keperluan dalam interface Google Site. Okey, dalam interface Google Sites kita mostlynya ada home lah. Home ni kita letak pengenalan, pengenalan tentang organisasi, organisasi kita lah. Kita terangkan tentang pusat pendidikan digital tu, apa peranan dia, pengenalan dia secara umum, ya. Seterusnya, bila kita dah ada home, kita buatlah objektif. Baik, objektif ni dia tak boleh bergerak secara sendiri. Rakan-rakan kena rujuklah kepada mungkin expert, ya. Mungkin kita cuba bina link antara kawan-kawan kita. Baik, seterusnya bila kita dah ada home, ya, kita tengok balik. Kita kena pamerkan expert kita. Expert ni pakar lah, pakar dalam organisasi. Kalau rakan-rakan perasan, setiap website organisasi mesti ada carta organisasi ataupun mesti ada expert, mesti ada pakar. Ia akan jadi macam weird tau bila kita ada organisasi tapi kita tak tunjukkan carta organisasi. At least kita kena tunjukkan siapa dia punya presiden, and then siapa dia punya pengurusi, and then SU, and then ahli AJK. That's it. Itu saja yang kita tunjukkan. Baik, seterusnya kita kena ada timeline yang merupakan garis masa. Baik, garis masa ni apa? Garis masa ni nak menunjukkan macam mana ia ditubuhkan, macam mana daripada scratch sampai menjadi sebuah organisasi. Timeline ni kebanyakannya memang adalah dekat dalam website-website yang established, sebab dari situ pengunjung akan rasa macam macam gini penubuhan you, and this is how diorang boleh track sebenarnya bila you ada timeline macam mana you punya perjalanan sampai you dapat menjalankan sebuah organisasi. That's it. Baik, seterusnya kita mesti ada aktiviti. Aktiviti ni kita kena adakan sebab kita nak menunjukkan organisasi kita berfungsi. Organisasi kita ni aktif. Baik, seterusnya kita ada feedback. Feedback ni sebenarnya lebih kepada gambar-gambar ataupun respon daripada orang-orang yang datang. Kalau secara face to face, selalunya kita ada buku, buku tetamu. And then remark lah yang mereka ni dari organisasi mana, and then mereka dah pernah tengok kita punya pameran kita. Kita perlu tunjuk feedback ni supaya apa? Supaya dari sini kalau ada yang nak partner dengan kita, mereka rasa yakin. And lastly, yang terakhir sekali, saya suka letak galeri. Mungkin dari galeri ni kita boleh letak bahan, ataupun kita boleh letak gambar, infografik, ataupun video, kita boleh letak dekat situ. Supaya apa? Supaya ia menjadi satu daya tarikan. Daya tarikan untuk orang lagi ramai nak datang ke tempat kita. Apa yang ada. Contohnya, mungkin tiap-tiap minggu kita update video tentang sharing ke, macam mana nak control
emosi, macam mana kita nak membentang 3 minute pitching. So kita letakkan semua video kita tersebut dekat dalam galeri. Tapi kalau video ni biasanya kita akan upload dulu kat YouTube lah. Kita upload kat YouTube. So take the links and then masuk dekat dalam galeri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat 2 in 1 lah. Promosi kita punya sites and then promosi kita punya YouTube kita, YouTube channel kita. Di sinilah yang saya katakan tadi sebagai bahan untuk menjual. Bahan untuk menjual. Sebab orang nak datang, dia mesti nak melihat sesuatu. Dia nak melihat sesuatu. Dia takkan nak tengok semata-mata macam apa benda ni, apa benda ni. Tak. Dia nak tengok mesti ada sesuatu yang dia boleh dapat. And then dari situ dia menilai. Dia puas hati tidak. And then dari situ barulah dia keluarkan feedback. Okay, mesti orang tanya kenapa saya letak feedback dulu baru galeri. Okay, this is about, ini sebenarnya daripada pengamatan lah. Kenapa letak feedback? Sebab dari feedback ni, bila first impression dia tengok kat feedback, okay orang ni baru dia akan pergi kepada galeri. Baru dia pergi kepada bahan yang kita jual. Jual bukan maksud jual barang maksudnya kita pamerkan sesuatu lah. Itu perkataan yang kita gunakan lah, menjual sesuatu. So jadinya di situ secara tak langsung dia dah ada timbul rasa motivate untuk okay, I need to know. Dia curiosity tu dah ada, dia pergi dekat galeri. So dari situ barulah dia tengok apa yang ni. Oh macam gini, macam ni. Okay. Berbanding kalau kita letak galeri dulu, kita cuba tengok situasi ni. Kalau kita letak galeri dulu, dia dah tengok semua. At the end of the day, adakah dia akan letak feedback? No, dia akan tak apalah, benda tak ni. Okay. So dekat situlah sebab tu setiap susunan tu ada dia punya peranan dia. Baik, untuk contoh kalau kita ada menjual sesuatu, kita nak letak shopping. Okay. Shopping. So ini adalah keperluan dalam interface Google Sites sekiranya rakan-rakan nak buat. Baik, ini adalah cadangan keperluan dalam interface Google Sites. Okay. Yang pertama home, objective, expert, timeline, activities, feedback, gallery, and then this is tambahan shopping. Baik, dari sini ya rakan-rakan boleh tulis dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu saja, ataupun lagi cantik buat dua-dua. Kenapa lagi cantik buat dua-dua? Sebab yang pertama, kita nak menunjukkan originality kita gunakan bahasa Melayu. This is website from Malaysia, so jadinya kita tunjuk bahasa Melayu tapi gunakan Google Translate. Sebab tu seronok kalau kita pakai Google ni, dia dah ada macam-macam. Cuma kita kena explore more berkenaan dengan apakah servis-servis yang telah disediakan. Okay? So jadinya kita dah ada kenyataan dalam bahasa Melayu. So gunakan Google Translate, ubah sikit-sikit lah, baca sikit, refresh sikit, okay? Dan masukkan kembali dalam interface Google Sites kita. Kalau boleh setiap bahagian ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Baik, kita cuba lihat contoh Pusat Pendidikan Digital Pasir Gudang. Okay, pengenalan kita tulis bahasa Melayu and then translate bahasa Inggeris. Tukar-tukar sikit lah, refresh. Sama juga dalam objektif kita buat juga dalam bahasa Melayu and then come out dengan bahasa Inggeris. For the expert kita letak gambar lah. Letak gambar sama juga who and then siapa dia punya jawatan dia and then the pasukan. And then sebenarnya kat sini kita boleh letak lah kita punya special fields. Contohnya macam research, innovation, STEM, STEAM and then language study. So kita boleh letakkan siapa-siapa yang berkaitan di sini. Seterusnya dari segi timeline kita boleh letak gambar. Lebih seronok lah nak melihat, nak cuci mata. Okay. Seterusnya letak sedikit kenyataan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. This is activity. Okay, activity ni sebab persatuan disebabkan DLC ni dia banyak activity based on live streaming. So jadinya dah banyak. Okay, jadinya kita just ambil gambar lah mana yang penting-penting. Kita letak dekat bahagian activities. And then the feedback. Okay, the feedback ni jangan fokus kepada satu tempat. Okay, mungkin rakan-rakan semua akan ada satu tools. Okay, guest room. Okay, mungkin guest book online kan gitu. Kita letak link kat sini. So siapa-siapa yang datang mereka boleh tulis feedback. So akan tunjuk kat sini.
Itu salah satu cara. Mungkin kita akan dapat feedback dari luar, dari external sources. So jadinya contoh di sini dari Telegram kan, dari Telegram. So kita ambil saja screenshot and then kita letak kat sini. Ini dari Facebook, kita ambil, kita letak dekat feedback, bahagian feedback ya. And then at the end kita ada gallery. Gallery ni kita letakkanlah apa yang kita nak jual kat sini ya. Kita nak jual apa? Contoh kita nak letakkan video-video. Contoh kat sini sebab pusat ni banyak buat aktiviti live streaming. So kita letak saja gambar, kita letak saja video berkaitan dengan live streaming ya, berkenaan dengan innovation, berkenaan dengan kajian tindakan, berkenaan dengan review books review or something, and then mungkin ada talk. So kita letak saja di sini supaya apa? Supaya dia dapat menarik minat orang nak datang. Apa yang kita boleh cari dekat sini, bukan sekadar tengok lalu saja and then habis gitu. So dari situ, ini adalah salah satu contoh macam mana kita nak buat Google Sites yang lengkap, khususnya dalam untuk organisasi kita ya. Rakan-rakan semua, kita nak recap semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang apakah keperluan-keperluan dalam Google Sites kita ya. Kita tak sentuh lagi bahagian interface, macam mana kita nak buat, apa keperluan untuk dalam interface. So kita hanya nak tahu apa saja dia punya foundation. Baik Google Sites, kita kena pastikan ya, dua perkara ini berfungsi ya. Yang pertama adalah Google Drive dan juga Google Sites. Mesti berfungsilah dua-dua sebab kita nak jadikan Google Drive sebagai storage kita ya, dan Google Sites itu satu perumah yang memudahkan orang mencari dokumen ataupun mencari maklumat daripada store yang banyak-banyak dalam Google Drive tersebut. Dan apa yang penting dalam kedua-dua perkara ini, kena pastikan link ya, link berfungsi. Seterusnya kita lihat pula keperluan dalam interface Google Sites ya. Baik, yang pertama, kita kena ada home ya, perkenalan tentang organisasi kita. Seterusnya kita kena ada objektif bergantung. Yang ini kena memerlukan perbincangan dengan teams untuk menentukan objektif organisasi tersebut, organisasi yang kita jalankan. Seterusnya kita kena ada senarai expert, senarai pakar, ataupun kita ada carta carta organisasi ya, nak menunjukkan, nak memperkenalkan pakar-pakar ataupun orang individu-individu yang ada dalam organisasi. Seterusnya kena ada timeline, garis masa dari mana route kita sampai terhasilnya organisasi. Seterusnya aktiviti ya, kita kena tunjukkan apakah aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan ya, secara mungkin collaborate dengan pihak-pihak luar ataupun kita sendiri yang handle. Seterusnya kita kena tunjukkan feedback ya, kita perlu tunjukkan itu adalah feedback daripada pihak-pihak yang pernah datang ke Google Sites kita ataupun pernah menggunakan khidmat kita, mungkin pernah membeli barang daripada kita. So kita tunjukkan feedback. Seterusnya gallery, yang ini secara umumnya kita boleh letak bahan, kita boleh letak gambar, infografi ataupun video. Inilah bahagian untuk kita menjual ataupun nak mempamerkan apakah kita punya expertise kita ya, kepada orang-orang yang mengunjungi Google Sites kita. Dan yang terakhir, ini extra untuk shopping. Kalau shopping ni, kalau kita ada providekan barang, bahan, merchandise yang berkaitan, so cikgu boleh, rakan-rakan semua boleh letak pada bahagian shopping. Baik rakan-rakan semua, kita sudah sampai ke penghujung perkongsian pada petang ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada rakan-rakan semua, khususnya dalam hendak membina Google Sites untuk organisasi.